أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4, muka surat 4 baris ke 15 daripada atas. Muka surat 4 baris ke 16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah, dengan menentukan, dengan menetapkan, memutuskan, mungkin, dengan satu sifat, dia sifat yang harus atasnya atas mungkin. Menentu ni atas muwafaqah ilmunya. Muwafaqah ilmunya. Mungkin ejaan Jawi tu tak nak baca gitu tu. Dia muwafaqah ni bahasa Arab. Muwafaqah ni ejaan dia mim, waw, alif, pe, qaf, te marbutah. Itu muwafaqah. Jadi Jawi tu ejaan tu tak apa boleh baca gitu tu. Jadi kalau terbaca kok mufaqat jadi. Tak. Dia nak mim, waw, alif, pe, qaf, te marbutah. Itu muwafaqah. Menentu atas muwafaqah ilmunya ilmu Allah. Artinya menentu atas muwafaqah ilmunya ilmu Allah. Tiada menentu Allah Ta'ala, yakni tiada menentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah akan mungkin, melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menentu qada azali, muwafaqah ilmu. Ini kena ambil molek ni. Allah menetap, memutus pada azal, muwafaqah ilmu. Ilmu Allah mengetahui segala-gala mungkin yang akan berlaku. Allah menentukan pada azal akan perkara mungkin yang akan berlaku. Mungkin ni perkara harus ada, harus tiada. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba beriman dan beramal soleh. Allah menentu pada azal seseorang hamba beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pada azal seseorang hamba kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Ni dia panggil muwafaqah ilmu ni. Ini faham molek. Sebab nak pelihara daripada akidah Mu'tazilah. Hak baik sahaja Allah mengetahui serta Allah menentu pada azal. Hak jahat seseorang hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Allah mengetahui pada azal tetapi Allah tidak menentukan. Ini Mu'tazilah. Ini jaga molek ni. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma'
perkara jahat, dalil terang Al-Quran, dalil terang hadis Nabi, dalil terang di rukun iman yang keenam. Perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah muwafaqah ilmu. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal seseorang hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Oh, ni kena jaga molek. Tidak ada seseorang pun menafikan ilmu Allah. Menafikan Allah mengetahui atau kafir teruslah. Allah pun tidak mengetahui seseorang hamba akan kufur. Sampai masa hamba kufur, barulah Allah mengetahui atau kafir terus. Maksudnya tidak ada yang menolak mengetahui Allah. Tapi sekarang ni banyak yang hanya berpegang Allah mengetahui perkara jahat, tapi Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Ditolak qada azali. Mengetahui pada azal, dia berpegang. Tapi menentu pada azal perkara jahat, ditolak. Walaupun itu jelas pada rukun iman ke-6, baik, jahat, qada, qadar. Jelas sangat-sangat. Baik, jahat, qada dan qadar. Ni comel dalam kitab Hidayatus Sibyan ni terdahulu, hak rukun iman yang ke-6. Apa dia baik? Iman dan ta'ah. Apa dia jahat? Kufur dan maksiat. Ini dalam kitab Hidayatus Sibyan kita dahulu di muka surat depan, hak mula-mula tu. Bermula untung baik iaitu iman dan ta'ah, dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Tu. Hak bagi bawah sekali tu. Hak muka surat 2 tu. Surat 2 depan sekali lah. Depan sekali tu muka surat 1 nama kita. Muka surat yang kedua tu. Bawah sekali. Rukun yang ke-6, ke-6-nya wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah, daripada qada dan qadar Allah. Bermula untung baik iaitu iman dan ta'ah, dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat, qada qadar. Keesaan Allah pada perbuatan. Ni akidah kita ni faham molek. Jadi hati seseorang hamba kufur, Allah yang menentukan. Saat hati kufur kepada Allah, Allah yang buat. Allah buat kufur akan Allah. Halah. Allah buat kufur akan Allah. Jangan cengang pula. Sekarang kufur qada qada. Hak qada iradah kita bicara ni. Hak qada iradah kita bicara. Ini hak azali. Ini hak azali. Yang sekarang tu qadar, itu bahagian kudrah. Yang sekarang ni sedang berlaku hati kufur ni. Sedang berlaku hati kufur sekarang. Hak kita bicara iradah ni, Allah menentu pada azal. Allah menentu pada azal, hamba ni akan kufur kepada Allah. Sampai saat kufur tu, sampai saat tu, Allah yang buat hati kufur kepada Allah sendiri. Sudah. Ada ni. Hati orang kafir ni, dia kufur, dia engkar dengan Allah, dia kufur dengan Rasul, dia kufur dengan hari akhirah contohnya. Siapa yang buat hati dia kufur? Kafir itulah engkar tu. Siapa buat hati dia engkar? Allah yang buat. Itu kudrah, qadar, keesaan pada perbuatan. Jadi Allah buat hati orang kafir kepada Allah. Allah buat hati orang kafir, Allah menentu. Yang kita bicara iradah ni, tu qada azali siap-siap dah. Qada azali iradah ni siap-siap dah. Ni sekarang ni orang kafir sekarang ni. Hati dia kafir dengan Allah, Allah yang buat hati dia kafir kepada Allah. Berat sekali kafir beratnya. Maksiat pula, gerak diam lawang Allah tu. Gerak diam derhaka pada Allah. Allah yang buat. Allah buat gerak diam lawang Allah. Allah buat lidah kepada Allah. Jadi Allah buat Allah lah. Dah sudah korek lah. Kata sudah lah. Itulah dia perkara jahat qada qadar.
Kalau mari tertanya-tanya semula, pelik. Dah apa makna perkara jahat qada? Qada Allah menentu. Tu siap dah pada azal. Dah qadar perkara jahat tu qadar Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kafir dia tu Allah lah buat. Dah kafir pada siapa? Kafir kepada Allah. Hati dia kafir. Siapa buat? Allah buat kafir akan Allah. Sebab kita kuat ni dengar kot luar. Sekali lalu. Adalah lekat ke jalan putih sekejap depan ke. Allah buat orang kafir akan Allah. Pening tu kan dengar. Ada speaker kuat. Kita tak bunyi luar. Tak bunyi luar. Bunyi luar. Lepas tu orang duduk lawang Allah, duduk derhaka pada Allah tu, siapa buat? Allah yang buat. Qadar perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Tauhid pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan. Apa dia tauhid pada perbuatan? Yang perbuat hanyalah Allah. Jadi hak tengah-tengah lawang Allah, hak tengah-tengah maksiat dah kepada Allah, Allah buat. Itulah keesaan pada perbuatan. Tu je. Bukan kita gitu je. Ni kalau dok satu perkara gaib. Yang kedua, kalaulah main kau akal, hati di Mu'tazilah pakai akal. Sekarang yang pertama gaib. Faham tak ni? Yang pertama gaib. Qada azali, tu hanya Allah yang mengetahui, tu malaikat pun tak tahu. Tu siap dah tu. Ni hak qadar sedang berlaku sekarang ni. Hak qadar sedang berlaku sekarang ni. Semua kita belaka. Gerak diam kita pilih, kita rancang, kita susung, kita pun buat. Zahir semuanya makhluk. Dah. Perbuatan Allah semuanya. Gaib. Inilah hak Al-Quran sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Ni orang-orang yang muttaqin. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ni petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Qadar yang sedang berlaku ni. Memang zahirnya makhluk. Ada Allah. Satu, gaib. Kalau yang berlaku ni perkara baik, hanya gaib saja. Tapi akal mudah terima. Orang mari belajar ni, Allah yang buat. Orang mari belajar ni, Allah yang buat. Orang semayang, Allah yang buat. Orang baca Quran, Allah yang buat. Orang berzikir, Allah yang buat. Orang berselawat, Allah yang buat. Itu senang dengan akal. Qadar tu gaib. Tapi akal mudah terima. Sebab itu perkara yang baik. Ada ni. Berlaku perkara jahat, perbuatan Allah gaib. Satu laginya dia bercanggah dengan akal. Hak ni hak bermasalah. Tak boleh nak terima akal, hak jahat qada. Satu. Lepas tu perici pula apa makna qadar perbuatan Allah. Hati kufur kepada Allah, Allah yang buat. Sedang kufur itu perbuatan Allah. Kufur pada siapa? Kepada Allah. Siapa yang perbuat? Allah yang perbuat. Kufur kepada Allah. Kata je lah. Lawang, derhaka kepada Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Lawang derhaka kepada siapa? Kepada Allah. Ni akal. Ni. Gaib satu. Dengan akal tu. Kalau baligh berakidah berpandu pada akal. Kalau kita balik dengan akidah yang sebenar, sesat. Kalau kita balik tanpa ilmu akidah, kita berakidah dengan akal kita hak jahat, mana mungkin Allah mari daripada Allah. Itu akal. Balik bertahun, berpuluh tahun, berbelah tahun, bertahun-tahun buat amal ibadat. Tapi akidahnya sesat. Ni payah nak berubat. Sebab saya sendiri dalam bab perkara jahat contohnya.
Tak pernah, tak sempat nak mikir dengan akal. Sebab apa? Belajar gitu dah. Hak jahat, qada qadar. Dah, kat tu je. Jadi tak sempat nak mikir dengan akal. Apabila berhadapan dengan masyarakat yang duduk ke hadapan ke akal ni, mula-mula saya mengajar, saya sendiri pun jadi macam mana? Tak reti macam mana nak. Sebab tak pernah menghadapi. Sebab tak pernah pakai akal tu. Belajar dah gitunya. Hak jahat, qada qadar. Kat tu je. Lepas jumpa dengan hak tak betul, hak pegangan salah tu, dia tahu gini. Nasabah juga dengan logik juga dengan akal. Kalau gitu, barulah terfikir. Baru terfikir. Hak asal tak terfikir pun. Terfikir tu kemudian. Nasabah juga tu. Hak jahat, qada qadar. Lepas tu masuk neraka siapa? Hamba Allah ni lah. Hamba Allah sebab apa masuk neraka? Sebab kafir. Dah kafir mari mana? Qada qadar. Pasti nak lari mana? Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Nabi kata, barang yang Allah kehendak akan berlaku. Barang yang Allah tidak kehendak tidak akan berlaku. Berlakunya kafir di masa dia hidup, kehendak Allah. Maka takkan berlaku sebaliknya. Maka kafir dia sampai ke mati. Lepas tu seksa neraka selama-lama. Ya sungguh dok, macam dak aci je, dak kena je. Baru-baru kemudian baru pandai mikir gitu. Sebab apa? Sebab dengar hak akal dah. Sining. Masa mengaji tu pernah dengar lah Mu'tazilah kata zalim Tuhan kalau gitu. Tapi tak orang panjang pun, tak fikir panjang pun. Apa zalim barang milik Allah? Manusia ni milik Allah. Allah nak kehendak baik, Allah bersyurga, kurniaan. Allah nak kehendak jahat, Allah benarkan keadilan. Itu dah fikir tak fikir panjang dah. Lepas jumpa dengan hak peseng gini, barulah kita pun tercengang. Ya sungguh akal tu. Jadi macam nak makan kat ngakal tu. Patut pun susah. Manusia tak tahu mula-mula macam mana. Kenapa? Sebab itu rukun iman yang keenam, baik jahat qada qadar. Jadi pilih hak jahat bukan qada qadar tu. Apa ngapa? Oh cakap putih apa? Tak dia nak fikir dia ke mana? Bukan. Orang putih cakap tu lah dia. Mana tak ada fikir dengan akal. Gitu kamu sebenarnya. Cannot bring apa? Benda. Ada tak? Suka apa ikut dia orang kan? Anak ni. Kata pelik sungguh lah. Mula-mula. Lepas tu bila dengar dia punya alasan akal. Ya juga tu. Dia buat maksiat. Qada qadar. Neraka kamu. Dia tinggal semayang. Qada qadar. Satu waktu kamu tinggal semayang tu, berapa ribu tahun neraka kamu tu. Lepas tu dia tinggal semayang, Allah kan? Qada qadar. Lepas tu kediam tu orang lah. Orang nampak, orang duk fikir kau akal. Mana biar anak cucu kita biar duduk akidah tu duduk depan, ghaib ni kita pegang duduk depan. Di balik tu dengan akidah dah, dengan ilmu akidah. Dia tak ada nak mikir, tapi kena cerita lah akal Mu'tazilah ni. Kalau dia mari terlintas, itulah akal Mu'tazilah. Kena cerita juga sebagai benteng tu kena cerita juga. Tapi biar mereka balik dengan akidah dah. Tidak dia akan pakai kau akal. Akidah Quran dia lah. Hak rukun yang ke-6 tu hadis Muslim lah tu. Baik jahat qada qadar. Timbul dah aci lah. Kalau awak gitu jadi dah aci Tuhan. Naya ni. Ni saya jumpa lama belas tahun dah. Jumpa seumpama ni. Ijma' ahli sunnah wal jamaah perkara jahat qada qadar. Berpegang perkara jahat bukan qada qadar. Satu pandangan tapi iman tidak sah. Satu pandangan fasik lagi mubtadi'. Fasik pegangan dosa besar, mubtadi' pegangan yang bid'ah, bid'ah pegangan ni bid'ah yang sesat, nerakalah tempat dia. Amal ibadah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu nak duduk mana di hari akhirat?
Hak paling ringan ni, hak kata berdosa besar duk berkafir. Satu pandangan, imam tidak sah. Kekal neraka selama-lamanya. Tambang pula sekarang ni, banyak pula bawakan-bawakan memang jelas-jelas orang yang mengajar menafikan perkara jahat. Qada qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat baik. Banyak dalam pengajaran sekarang, orang agama yang menafikan perkara jahat qada qadar dengan beberapa ayat-ayat yang berbeza. Tapi natijah kesimpulannya sama. Natijah kesimpulannya, pada natijah kesimpulan disamanya. Walaupun diguna ayat-ayat yang berbeza. Ada yang terang-terang perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Terang-terang. Itu memang ada rakaman. Ada yang mengatakan qada Allah tapi bukan Allah kehendak, Allah tahu. Dia nafi juga hakikatnya iradah ni. Perkara jahat qada Allah, Allah kehendak iradah tapi Allah tidak menentukan. Dia menafikan. Dia kata iradah kehendak, qada ketentuan dinafikan pula. Perkara jahat qada Allah, kehendak Allah, Allah menentu tapi Allah tak menetap, kita boleh pilih hak lain. Pula. Tapi natijahnya sama. Dia pakai akal. Akal tak boleh terima. Perkara jahat yang berlaku pada hamba tu dikerasi, dipaksa, terikat dengan qada Allah. Dia terima ni. Dikerasi, dipaksa, terikat. Bukan dikerasi, dipaksa, terikat. Bahkan berlakunya perkara jahat perbuatan Allah sendiri. Sebagaimana yang Allah kehendak pada azal. Tak diterima ni. Akhirnya qada Allah perkara jahat, Allah kehendak, Allah menentu, tapi Allah tak menetap. Kita boleh pergi buat pilih perkara baik, ke kanan ke masjid, ke kiri tempat joget. Allah menentukan ke kiri tempat joget, tapi kita boleh pilih ke kanan. Powernya lah. Nak pilih ke kanan, nak pergi kanan tu siapa buat? Allah buat juga. Allah buat barang yang Allah tidak kehendak. Allah buat barang yang Allah tak kehendak. Itu lupa, lala, lawan sifat iradah nanti. Mustahil. Allah kehendak hamba akan ke tempat joget ke sebelah kiri. Simpan 3. Sampai di simpan 3 tu, Allah buat ke kanan pula dah. Jadi Allah lupa gitu. Tak kenal Tuhan gitu. Lepas tu kita lah macam sekarang macam mana? Macam sekarang. Time belajar, time semayang. Gitulah. Time baca Quran, time mengupak. Ya gitulah. Ke mana? Sekarang berlaku itu lah. Lepas tu macam mana? Mujahadah lah, jangan mengupak. Mujahadah dah. Saat mujahadah tu Allah buat. Padahal tak mengupak dah. Allah buat. Allah terlupa. Mengupak pula sekejap. Allah buat. Ni pegangan ni, jangan cakap kat luar ni. Ini pegangan. Ada percakapan yang baik daripada Allah. Yang tak baik tu kita sendiri yang nak pakai. Jangan nak sandar ke Tuhan pula benda jahat tu hukumnya haram. Hakikatnya ni macam sekarang lah. Sekali taat, sekali lala, sekali tu lah. Bahagian masing-masing. Tapi apabila kita duduk belajar, hati duduk berfikir, duduk tadabbur, duduk muhasabah, itulah bahagian. Alhamdulillah lah. Hakikinya la haula wala quwata illa billah. Bertambah tua ni, bertambah fikir akhirat. Bertambah tua ni, bertambah banyak muhasabah diri. Alhamdulillah. Bertambah tua ni, bertambah dak mikir dah dunia ni malah dah. Tunggu masa je. Hak sebaya tu apa ramai dah adanya. Dan apa? Ketua ni dia nak belajar buat amal tak mikir hal lain dah. Tu bahagian dia. Bahagian Sa'id, bahagia. Mudah-mudahan mati dalam seumpama tu orang yang husnul khatimah, bahagian dia syurga dengan kurniaan Allah. Tu jelah. Itulah kita dapat kebaikan sentiasa ni, bersyukur sentiasa. Nak riak, nak ujub, nak takabur bukan barang milik kita. Riak, ujub, takabur ni boleh kalau barang milik kita. Tapi bukan barang milik kita. Nak riak, ujub, takabur hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk mana kita?
Dia dalam bab ni dia ada had dia. Duduk gini. Lepas tu stop.